dari Dewan Seminar Pusat Perniagaan Senajaya. Inilah dia Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Kanga bagi tahun 2020. Ini bukan parti politik biasa nak rebut jawatan, nak rebut kawasan. Orang banyak menyinggung saya. Dia kata, Anwar ni balik-balik orang miskin, kesenjangan, Sudah, siapa lagi nak mengungkap masalah mereka? Sudah harap orang-orang yang besar, Datuk-Datuk Seri, yang pembesar-pembesar nak bicara. Kalau dia bicara pun tidak lebih sebagai wayang. Kalau kita tidak menjadi juru bicara rakyat yang tertekan, yang miskin, tidak layak kita menjadi pimpinan dalam negeri. Sebab itu, di kalangan pimpinan kita, yang kalau di antara yang khianat, yang merasakan letih dan bosan dengan perjuangan, dan sudah menggunakan kuasa mereka menimba kekayaan, tunduk hebat mereka, mereka boleh kita teradang keluar kalau mereka tidak keluar. Nama parti ini, parti yang menjadi suara denyut nadi rakyat bawahan yang tertekan, yang merupakan majoriti rakyat negara kita. Reformasi lawan tetap. Disilakan Bapak untuk sama-sama kita menyanyikan lagu negeri Bapak. Saya harapkan dah seterusnya dalam sama parti kami harus jualan. Kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyat yang menggusur lalu melintang pada perjuangan rakyat Malaysia. Menggusur lalu melintang pada keadilan rakyat Malaysia. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وآدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Apa kabar Malaysiaku? Apa kabar bangsaku? Apakah kau bahagia? Negeriku adalah anugerah Tuhan dengan flora dan faunanya yang permai, dengan alamnya yang aman lagi damai. Di dalamnya tersimpan hasil mahsul yang melimpah ruah. Kerananya negeriku didatangi mereka yang kononnya berbudaya tinggi. Sejarah bermula kurang lebih 600 tahun dahulu. Bermula dengan Portugis, diikuti Belanda, akhirnya Inggris. Mereka dengan budaya tinggi mereka telah mengaut khazanah yang tidak ternilai
dari bumi kita sejak ratusan tahun. Kerja penjajah ini menjadi mudah kerana dibantu oleh para Sikitul. Para Sikitul ini adalah mereka yang hidup berpura-pura, yang ingin hidup bermewah-mewah. Mereka lah pengkhianat bangsa. Para Sikitul ini masih hidup sehingga kini. Yang sedihnya, mereka inilah penjajah baru yang terdiri daripada bangsaku sendiri. Para Sikitul ini mengganti penjajah yang lama, Portugis, Belanda dan Inggris. Penjajah baru ini wujud di langit, di darat, di laut dan di mana-mana. Mereka bekerja tanpa henti, menjarah, menindas bangsaku dari golongan massa, marhain dan proletar. Ayuh, ini kali bangunlah bangsaku dari tidurmu yang panjang. 600 tahun terlalu lama, berhentilah bermimpi. Ini zaman IT dan teknologi. Tinggalkan penjara jiwa hamba yang membelenggu bangsaku. Mari kita dirikan minda merdeka. Berhentilah menjadi Pak Kadut, si luncai, mak jenin dan lebay malang. Berhentilah daripada dicucuk hidung. Menjadi bodoh adalah satu penyakit yang sukar dicari ubatnya. Berhentilah menjadi penakut, takut kepada perubahan, takut kepada kebenaran, takut kepada keadilan. Justru mari kita menjadi kritis. Hanya dengan menjadi kritis kita bisa merealisasi reformasi. Reformasi seluruh institusi, eksekutif, legislatif, judiciary, serta institusi-institusi lain seperti PDRM, SPRM, SPR dan banyak lagi. Reformasi adalah kalimat keramat, jangan dikotorinya. Hanya reformasi yang bisa mengubah nasib rakyat. Hidup reformasi, hidup rakyat. Sebenarnya kalau diikutkan pagi ni, kita memang nak kumpul lebih ramai lagi anggota-anggota Keadilan Kangak. Tapi disebabkan MATC kita kali ini dalam suasana COVID, kita tak dapat nak kumpul semua dan kita hadkan kehadiran pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh perwakilan dan pemerhati MATC Kangak. Tak lupa juga terima kasih kepada tuan rumah MATC Kangak bagi tahun 2020, iaitu Keadilan Dun Senar yang diketuai oleh YB Asrul. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kru studio Keadilan Perlis dari unit media JPRN Perlis dan Biro Komunikasi MPN Perlis yang telah menjadi rakan media sebagai penyiar rasmi MATC Kangak 2020. Kesetiaan golongan veteran keadilan ini sudah tentulah memberikan kita semangat untuk terus bertahan dan terus memperjuangkan reformasi di negara kita yang tercinta ini. Mereka inilah orang-orang yang telah membuka, merintis laluan sukar yang mana hari ini kita boleh lalu dengan lebih mudah lah, untuk membolehkan kita generasi baru keadilan lebih mudah untuk melakukan ataupun mendorong agenda reformasi dalam masyarakat. Untuk makluman, hari ini anggota Keadilan Cabang Kangah sudah mencecah hampir 4,000 orang anggota. Jadi keanggotaan ini meningkat secara drastik selepas PRU ke-14. Dan kali ini pun sebenarnya tak muat juga. Tetapi oleh kerana faktor PKP, kita pun tidak menjangka ramai mahu hadir. Tetapi kita terkejut jugalah apabila dalam kita buat Google Form untuk pengesahan hadir, saya ingat hampir 1,000 orang yang mendaftar untuk hadir. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang berada di sini secara khususnya
dan juga kawan-kawan kita, saya dipahamkan kita juga ada sesi Google Meet bagi yang ada akses pada internet yang tak dapat hadir, kerana kesetiaan saudara dan saudari dalam perjuangan bukan setakat setia tetapi hadir, menunjukkan semangat yang masih ada tersisa dalam diri saudara-saudari. Inilah sebenarnya yang menjadi pembakar semangat untuk kita terus berjuang bersama, pencapaian kita lebih baik. Jadi ini anggota parti, walaupun yalah kita selalu bersifat defensif bila orang cakap pasal PH, kita rasa yalah banyak PH macam tak buat apa-apa, jadi kita kena ambil tahu lebih sikit. Sebagai contoh, masa sekarang walaupun selepas setahun kuasa dirampas, kalau kita tengok sumbangan ekonomi Malaysia ni, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan itu telah mencecah separuh daripada kek ekonomi Malaysia. Dari segi KDNK, ini baru 3 negeri kita perintah. Dari segi pertumbuhan ekonomi, masih 3 negeri ini menyumbang separuh daripada kek ekonomi di Malaysia. Jadi, tapi hari ini sebenarnya rakyat semakin marah dengan kerajaan ni, lebih marah berbanding dengan kita. Kenapa? Kerana rakyat dapat melihat sendiri banyak amalan double standard dalam cara kerajaan hari ini menangani isu COVID-19. Kita tengok bila menteri langgar SOP, tak apa, kaji dulu dan sebagainya. Kalau rakyat terus keluar saman. Ini contoh yang paling simple lah, paling mudah untuk orang faham bagaimana keadilan ni diamalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional secara berpilih. Keadilan mesti bersedia di semua kerusi. Jadi ini yang saya nak sampaikan. Kita di Parlimen Kangar secara khususnya, oleh kerana kita menang di Parlimen Kangar, kita keadilan, walaupun kita dalam PRU yang lepas kita bertanding 3 kursi, insyaAllah dengan peningkatan anggota, dengan pertambahan ranting, kita bersedia untuk bertanding di semua kursi. Selalu banyak kisah jerih perih, air mata yang mengalir dalam perjuangan ini. Tapi saya ingat tahun 2020 adalah sebuah tragedi yang besar lah, bila keluar ramai-ramai rakan-rakan kita yang bukan setahun dua bersama dengan kita, tapi puluhan tahun. Jadi di sini yang saya nak sebut adalah Anwar pernah sebut ketika kita baru menang 2018 di TH Hotel. Dia kata makna reformasi ni bukan banyaknya bilangan kerusi parlimen ataupun DUN yang kita menangi, tetapi sejauh mana makna reformasi itu mampu kita laksanakan di bawah. Itu sebenarnya makna reformasi. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini. Mesyuarat Agung ni adalah satu majlis yang sebenarnya kalau kita sebagai anggota parti adalah tanggungjawab kita untuk hadir, sebab dia setahun sekali je untuk kita menunaikan tanggungjawab kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita semua yang hadir, walaupun dalam tempoh pandemik, tempat yang juga terhad, tapi inilah rezeki kita masing-masing untuk berada dalam dewan yang sejuk dan selesa ini, insyaAllah. Tahniah kepada saudara Amin. Kita satu-satunya parti yang presiden kita tak lompat. Kepada yang baru, kalau tiada yang lama, tiadalah yang baru. Saya ucapkan tahniah kepada cabang Kangar, sebab saya lihat pada hari ini ada ramai senarai mereka-mereka yang telah bersama dalam membina Parti Keadilan daripada asal yang menebang. Ini kerja susah. Saya ingat saya mula sampai dekat sini dulu masih pilihan raya kecil, Cikgu Ku. Indra Kayang ini sebenarnya masa pilihan raya kecil dulu dia jadi sejarah juga, yang mana mantan SUAMK Pusat, dia dah meninggal dunia pun, yang dibelasah oleh 100 pemuda UMNO. Betul tak? Pilihan raya kecil itulah. Dan Kak Wan juga antara yang hampir-hampir dilanggar. Jalan ni lah. Ini semua ada sejarah ni. Saya masa tu di Johor, baru habis belajar, dengar di pilihan raya kecil kan, bawa lah kereta dengan Dr. Zalia, kami memang pergi ke Indra Kayangan, duduk dekat rumah Dr. Azman Noh kat Kuala Kedah, hari-hari berulang. Duduk depan sekolah derma tu lah. Saya ingat lagi Cikgu Ku. Rupanya Alhamdulillah Cikgu Ku pun masih lagi ada sekarang bersama dengan kita, cuma dia tak sihat. Jadi itulah antara sejarah-sejarah. Kita sebenarnya sejarah ni bukan untuk kita mengenang dan bersedih, tak. Sejarah perlu kita ambil iktibar, kerana orang sebut sejarah itu sentiasa berulang. Sebenarnya sejarah tidak berulang. Sejarah akan berulang kalau kesilapan itu kita ulangi. Saya yakin di Perlis ini jangan kita menangkan satu saja, sapu semua, termasuk dengan kerusi syahidan dan juga kerusi timbalan menteri sekarang tu tak banyak sangat. Sebab saya rasa cukuplah, enough is enough.
kan orang dah lama dah, kita rehatkanlah Syahidan Kasim tu, rehatkanlah mereka yang dah lama sangat tu. Jadi insya-Allah saya yakin dengan pertambahan ahli yang ramai dan semangat yang ada ini, kita akan menangkan lagi banyak kerusi parlimen, termasuk juga kerusi-kerusi DUN insya-Allah. So sebenarnya itu adalah ingatan untuk diri saya sendiri dan juga semua kita yang ada. Kita dah melalui pelbagai ujian, biarlah perjuangan ini tidak ada had dan sempadan dan tidak ada had persaraan. Jadi insya-Allah semoga kita terus berada dalam medan perjuangan ini, dan memperkukuh dan teguhkan ikatan sesama kita. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Kanga tahun 2020. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis tokoh utama. Beliau merupakan mantan pengurusi negeri Perlis, jasanya amat besar. Jika tokoh ini merupakan satu institusi, maka tanpa ragu-ragu berani saya menyatakan bahawa pengurusi negeri hari ini Saudara Amran Fadli, Yang Berhormat Asrul Jidal Haji Jalil dan juga diri saya sendiri adalah program yang dihasilkan oleh beliau. Kami juga menganggap beliau sebagai guru politik kami. Malam yang beliau tidak dapat bersama-sama kita, maka dia itu dijemput wakil beliau untuk menerima tiga hati. Tokoh yang saya masukkan ini adalah yang berbahagia Cikgu Sri. Kita jemput beliau merupakan aliran seorang ibu kepada kami, juga mantan ketua wanita negeri. Itu makluman tadi. Beliau merupakan tenaga penting untuk organisasikan penanganan sulung ajaran seperti pada tahun 2013. Majlis membesarkan yang berbahagia Moja Arifah Nafsi atau Kementerian Kampanye Panjang Selatan. Beliau di dalam kami satu ketika dahulu dikenal sebagai singa keadilan bersih. Keberanian dan ketegasan beliau pernah ditahan oleh polis pada zaman reformasi dahulu. Juga sampai kini kami ini terus bersemangat bersama keadilan dalam merayakan reformasi. Tokoh yang saya suka ini ialah Cikgu Profesor Mazhum Tahun. Ini adalah singa kain dan kami lain dan kita.
memperingati tak adalah selama 22 tahun atau 2 dekad kita adakan sedikit majlis pemotongan kek dan juga puli-puli. Dah tak cukup masa nak pergi hantar tailor untuk baju Melayu Raya tahun ni. So jangan risau, di Jekyll kita ada semua saiz, semua cutting dan semua colour. Kualiti kain yang sangat selesa. Jahitan pula macam make to measure, macam jahit tempah, poket terletak. Buntu nak cari baju Melayu, orang rumah dah ada colour dah, kita belum lagi. So nak matching baju Melayu, di Jekyll lebih dari puluhan colour ada. Bermula dari RM169 sepasang baju Melayu, siap dengan samping dan juga butang. Bermula daripada double XS sehingga 5XL, semua saiz ada tak. Cutting slim fit tak perlu risau, kita siapkan dengan zip di bahagian lengan dan juga bahagian pesak, jadi senang nak sarung, senang nak pakai dan senang nak buka. Ingat raya, ingat Jekyll. Jekyll barulah raya. Mami, kita nak pergi mana, Mami? Oh, kita nak pergi kena Hotel Legend, Hotel Paknan, Jejawi. Oh, sempoi ya. Lama tak kenal kan? Lama tak kenal. Balik sejak balik Perlis ni lama tak kenal. Lama tak kenal. Clear. Jom. Jom, kita tak dah ni. Apa ni, Mak? Wih, JPJ. Awak? Terkejut. Allah, baru teringat. Rotek tak buat lagi. Jam betul ya. Rotek mati. Allah, benda kecil dah ni semua orang online. Okey, mati tepi tu. Mati tepi, saya tunjuk macam mana nak buat online. Oh lah, mudah cara online. Mudah cara online, saya aku tunjuk. Baik. Okey, nak online senang je. Dia ada ni, koperasisenajaya.com. Okey, koperasisenajaya.com ni, masuk website ni. Lepas tu pergi kat button 3 ni, pergi kat perkhidmatan, perkhidmatan. Lepas tu tengok bawah sekali, takaful kenderaan. Bawah Okey, tunggu saat, loading saat. Okey, wakil takaful kenderaan, takaful Malaysia di Perlis. Maksudnya hak ni koperasi ni dia ada dekat Perlis. Dia jadi wakil untuk takaful. Jadi apa yang kita nak share hari ni, dia bagi cashback. Tu dia. Cashback menanti, customer get customer dapat cashback semua. Jadi pakai ni lah, senang. Nombor telefon boleh share. Okey, clear. Cashback menanti anda. Perbaharui insurans takaful dan cukai jalan kenderaan anda. Hubungi Koperasi Senajaya Perlis Berhad di talian 011-1052-9897. Pastikan anda berurusan dengan Koperasi Senajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kini berjumpa bersama Pinang berasal dari hotel. Pemalis kata selamat datang. Awal bismillah hubungan. Betul aduna membacakan tiap juta sudah pay. Harap semua sehat dan umat saya berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa sallim amri wa hafidatan inna bihi rahmatullahi. Yang berasa wali ma'alim musti aman alif al-makana atau kusayamana bagi antara dan politik asumsian berjalan berserah dan kami lalu terima kasih kepada Ketua INC, Ketua Bismillahirrahmanirrahim.
Kita terima kasih juga dan selamat datang ucap kepada semua hakim dan hakim tempat melakukan masuk untuk hakim kembali ke satu tahun teman-teman semua pembangunan antara hakim kembali ini diharap oleh seorang salah yang berbaikan acara nanti. membawa usul gerak berani dan bagaimana membawa usul besar bekerjasama dengan Tun Mahathir dan Haji juga bekerjasama dengan harapan kami bakal jawabkan kalian pada PRU Imam Lahir. Okey, maksud yang kedua dikatakan oleh Mereka iaitu mana MDMP yang 6 dan 4 parti mana minta dapat dikosongkan sebuah pilihan raya. Desak kerajaan supaya menyegerakan undi 18 sebelum PRU 15. Kalau ada semua tunjuk cadangan ini. Assalamualaikum, saya Awad Aizan ingin usulkan supaya menyegerakan pembukaan parlimen supaya dapat membahaskan rang undang-undang yang tidak mendekatkan. Kita berkerjaan Malaysia menetapkan ini pandangan kepada pakar-pakar PJ bulan 3 saya ingin mengusulkan yang mana kita boleh untuk meningkatkan sokongan dengan awak kita pada hari 15 ini, iaitu menggesa kerajaan supaya memberikan semula GCR yang telah diputuskan dalam parlimen dulu gantian istirahat pertama. Yang kedua, memastikan IPT iaitu Institut Perguruan menambah kuota guru di mana sekarang guru-guru yang PhD tidak diganti dan dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun lagi Malaysia akan kekurangan guru. Dan yang ketiga, untuk maklumat semua, pejabat awam amat berharap supaya apa saja yang dijadikan semasa kerajaan PH dulu diteruskan dan kita insyaAllah akan mendapat sokongan semua. Ekonomi kedatangan Tuan saya nak kerajaan gunakan janji-janji yang mana akan memberi sebilang tanah kepada masyarakat tentera di mana masuk dalam MNC kita akan ada tentera kompleks 23 tetapi sampai hari ini belum ada janji-janji cuma janji-janji saja. Besar agar kerajaan memberikan vaksin COVID-19 secepat mungkin kepada seluruh rakyat Malaysia supaya kita dapatkan bagi nombor hidup baru dalam keadaan yang tenang dan selamat. Saya ingin mengusulkan kepada
Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Mahyadin Yassin akan menunjukkan kekah sokongan terbaru yang beliau dapat kalau dia berani. Saya ingin mengusulkan berkenaan masuk kenderaan sebagai menteri yang ada berdekatan dengan Siam. Kita menghadapi ramai keluarga anak-anak mereka yang tidak mendapat keluarga negaraan, keluarga negaraan atas technical issue dan sebagainya. Saya ingin mendesak kerajaan agar membuka file mereka dan tidak mengambil masa yang terlalu lama sekiranya mereka mempunyai pembuktian secara teknikal dan sebagainya agar boleh memberikan keluarga negaraan secara sah kepada anak-anak khususnya anak-anak mereka. Sampai ada di penting ini yang mana semua menang itu kita di dengan harapan kawan-kawan kait di kawasan bukan sebenarnya masuk di rumah di Pulau Cumi dan sebagainya yang harapan itu 20 tahun mana nak betapa besar isu kewarganegaraan ini yang kita bermakna serius dan kita besar nanti ada banyak berani yang mana kalau IC yang palsu IC sebenarnya boleh tak dengar kan sampai ada yang umur sudah 20 tahun yang meninggalnya. Jadi itu yang kita masalah sedih. Kita benar-benar kita mendesak Kementerian Dalam Negeri itu segera menyelesaikan masalah ada korban dalam dengan apa yang dengan IC warga negara ini masalah akses rakyat kepada JN memang susah. Kalau ikut saya nombor saja tapi seluruh misteri kontak nombor itu tak pernah berjawab. Kerajaan melalui JN awal dan komputer dan juga nombor panggilan yang untuk menunjukkan masalah negara lain. Ini segala sebuah keadaan yang stabil, bukanlah sebuah keadaan yang jujur dalam rakyat. Inilah akibatnya kegiatan Allah dan jujur. Siapa yang kegiatan ini insyaAllah akan balasan dia seperti yang kita tengok sekarang ini. Perlu proses sesama Malaysia. InsyaAllah dalam keadilan ini adalah hati yang bilang masa yang kau dan keadaan yang dapat dimasukkan. Solusikan proses. Jangan fikir dengan siapa kita keadilan yang bersama kapal lagi. Kita dulu 2018 apabila pimpinan diberikan pusat masa pilihan 2018 tegak itu urusan pimpinan diberikan pusat. Kita ini ahli kopi ini kita menyokong insyaAllah saya sangat yakin Datuk Seri Presiden dan juga pimpinan pusat yang buat keputusan yang terbaik ke mana ada hidup hati kita menjelang pihak pimpinan. Kalau Allah ditakdirkan kita bersama nama kita ikut pimpinan. Kalau ditakdirkan kita berani sebagai PH tidak bersama ataupun ada sedikit kerjasama dengan kita terima sebab kita yang menolak keadilan pastikan bagi keadilan ini melalui apa yang kerajaan ini buat Allah orang yang membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya saya bagi tahu tadi bisa jumpa kehadiran hari ini jumlah semua betul-betul murah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua perwakilan yang hadir ini. Kalau ada kekurangan daripada pihak kami, mohon maaf. Dan saya berharap bagi keadilan rakyat terus maju. Rakan-rakan akan terus bekerjasama membawa satu hukum. Kita berharap kebajikan dan kesejahteraan anda dan juga rakyat bermula sendiri daripada diri hati anda sendiri. Dan saya mengambil kesempatan ini menyusun dari situ meminta maaf dan ampun sekiranya saya melakukan apa-apa kesalahan. Dan saya juga ingin meminta kawan-kawan sekalian jika saya membuat apa-apa kesalahan apa-apa sila tegur pada saya agar saya boleh tambah baik lagi dan terus terima keadaannya. Terima kasih semua. Pertama kali kita sampaikan tahniah kepada Gubernur Senang dan saudara gubernur kita Bagi
boleh ni, dia akan tunjuk boleh tengok boleh kita sepatutnya pusat dengan kemenangan yang kita capai pada depan. Masalah adalah yang 86% budi di Komisi lain. Untuk bagi perkataan yang tertinggi juga, jadi yang ada adalah dia patutkan sini ada juga. Aku budi yang tertinggi adalah 40%. Kalau yang paling murah, jadi itu kita selalu berikan. Dan memang saya tak maklumkan bahawa NPP membuat sebagai reason apa-apa program yang melibatkan itu boleh tak tumpah. Matlamat kita nak benar. Kalau mereka nak Rizallah tapi Allah 5 dalam jadi saya nak faham bentuk macam mereka. Saya minta kerjasama semua. Bagi yang boleh, jangan nak dengan bagi dia. Jangan memperlukan saya. Kita tak biarkan ini. Terima kasih. Okey, saya terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, program Hadi, khususnya kepada Jabatan Kuasa Penganjur dan Ketua Rumah Nasional dan juga program kita yang isi dan sesama kita yang harap ini program dia sebenarnya. Okey. Bagaimana disebut oleh Datuk Ismail tentang kita tadi, program hari ini kita susun dari dulu dari harapan kita dalam kita organisasi kita belajar dan improve dari semasa-masa. Kalau dulu kita benar pun tuan-tuan ramai yang hadir yang kita lepas berusaha kita tersebut. Kalau kemainan saudara yang bersama keadilan yang boleh ni tak pernah ada selama itu dalam kami itu sebenarnya ramai-ramai. Tapi sekali kita PKP kita berkata buka sebab dia tak bisa apa-apa. Jadi saya akan minta saya tak hidup sekali lagi kita mampu untuk membuat lebih ramai. Ini saya kata ini adalah yang saya berani. Tapi saya tanya yang kedua saya sebut di sini saya cakap tadi tentang tahun 2020. Tahun 2020 ni pelaksanaan syarikat. Saya nak tuan-tuan dan puan ingat langkah syarikat ni selalu dijustifikasi. Selalu dijustifikasi langkah syarikat ni dia kata apa? Dia kata yang besar. Dan maka dia jawapan tersebut yang besar bergaduh sebelum sendiri. Tapi sekarang ini kita ingat adalah dia disebut hanya tentang satu kaum dan satu agama. Dia sebenarnya satu serangan kepada langsung berkeadilan. Berkeadilan kita bagi kaum kita bagi pemahaman, bagi kepercayaan. Jadi secara langsung tanpa dalam secara PKM berkali-kali tidak monopoli dan monopoli satu kaum saja yang kuasa. Tapi halnya adalah kuasa yang diberikan selama ini selalunya digunakan secara lalai, secara cuek, rasuah banyak kuasa dan sebagainya. Jadi itu serangan kita secara langsung di keadilan dengan lebih segala. Sebelumnya saya sebutkan semalam pemukiman harapan di konsep yaitu melibatkan keadilan mana dan juga PKP. Semalam sekali lagi menetapkan bahawa kesusahan yang akan memimpin kita dalam PKP 15 dan menjadi calon dalam memimpin harapan. Ini kelepasannya ada masih lagi kepercayaan. Cuma saya sebut dalam meeting yang saya hadir bersama fungsi di PKN yang lepas dan itu saya sebut kepada kami bahawa keadilan mesti menang. Sasaran kita dan tujuan mesti menang. Bayangkan terjadi mati yang utama jadi menang ni pertamanya mesti menang dan menahan. Dan kedua adalah kita mesti menang fungsi yang kita belum menang. Di politik ini kalau kita berada harapan salah satu adalah kemungkinan besar kita akan berada lebih banyak kursi. Kalau ini kita dapat
besok sih hari kita menang, kita semua datang, kita ramai, kita pergi kawan-kawan kita dari Badan Besar, dari Arau, dari Badan Besar, dari Ibu, dari Dok, dari Dokter, kita baca semua kan, prestasi kita di kanan seperti ini, kita dari kita masalah awal, yang nilai dari yang untuk besar dari untuk Islam. Nilai yang dipakai oleh Jokowi dan asal dekat, tapi kalau terbesar yang paling dekat itu bahasa I. Jadi kita kena bantu untuk Saudara Ibrahim. Saya sebenarnya pastikan kita punya sumbangan berapa bukan saja di kanan, tapi di seluruh negeri. Kita bukan hanya nak berikan Tuhan, tapi kita nak menjadi parti ulama. Jadi saya sebut di awal bahawa kita sekalian yang movement memang dari usaha saya kita tak boleh menang bergantung kepada pengalaman. Baguslah lawan yang kita mahu, tapi kita mesti menang dengan kekuatan kita sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua khususnya dari bahasa dari sana dan juga kawan kita. Sebelum ini kita sampai pada penting di Indonesia. InsyaAllah kalau sempat di Indonesia datang mungkin di berkaitan dengan kita semua supaya kita weddingnya dan kita usaha masuk dalam ini. Saya sebut di sini bagi kita menjelaskan banyak program bersifat politik dan khususkan yang juga adalah kebiasaan teknologi di negara ini pada Tuhan dan menunjukkan kita bekas hati dengan kita kepada kita. Mari kita dapat agar yang kita yang akan datang